Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak Tulen. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecikkan lengan, kecikkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak Tulen, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah, tanpa risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Mac, kita hanya ada 2 batch saja dengan slot yang sangat-sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tulen ini dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tulen. Jangan terlepas. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa hal korang? Selamat kembali, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran Southeast Asia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berbedu, let's go. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kepada korang semua yang mungkin baru sampai, baru tengok channel YouTube Rais Hamid ni, silalah tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat, yang menghiburkan dan insyaAllah menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. InsyaAllah korang boleh tekan butang subscribe. Free je. Betul ke tentera ajar untuk minum arak dan bawa perempuan masuk bilik bujang? Mesti ada di antara korang yang tertanya-tanya, adakah benda ni betul-betul berlaku dekat dalam tentera? Korang kena tengok video ni daripada mula sampai habis. Aku akan bagi ulasan, aku akan bagi penjelasan dekat korang dan ini adalah kebenaran. This is the truth. Mungkin ada orang anggap benda ni satu penipuan, mungkin ada orang anggap benda ni betul-betul berlaku dan mungkin ada orang cakap ini adalah aib di dalam pasukan tentera. Let me explain, so please stay tune, dengar sampai habis. Cerita dia macam ni. Tiba-tiba pada satu hari ada orang DM aku. Beliau adalah seorang perempuan yang suaminya adalah seorang pegawai tentera yang baru commission, yang YO lah, yang officer berpangkat lieutenant. Dia minta pandangan aku berkenaan dengan budaya yeye dekat dalam tentera. Yeye ni kalau dalam tentera ni dia membawa banyak maksud. Mungkin korang pergi mes, korang berkaraoke dekat mes bersama dengan ahli-ahli mes yang lain pun dikira yeye juga. Mungkin korang pergi kelab dekat luar, mungkin yang jenis askar-askar yang liar ni, yang dah tak kenal dosa pahala ni, pergi berhibur, clubbing dan sebagainya, itu pun kira yeye juga. Tapi apa yang di-highlightkan oleh sang isteri ni adalah dia cakap suami dia terima tasking untuk organize satu function ataupun satu event yang di mana event itu perlu ada perempuan dan perlu ada minum-minum arak. Jadi si suami ni diberikan tugas lah, mungkin kena bawa 10 orang perempuan, kena beli arak, bawa masuk dan sebagainya, dan kemudian disuruh minum arak juga. Perempuan-perempuan yang dibawa itu tadi masuk dekat dalam camp tu akan kena bermalam dekat bilik-bilik bujang. Cerita dia macam ni lah. Okey, cerita dia panjang. Ada yang betul, ada yang tak betul. Mungkin apa yang si isteri itu bagi tahu mungkin disalahertikan oleh beliau, disalah faham oleh beliau. Mungkin suami dia cerita lain, dia faham benda lain. Aku cerita dekat korang benda yang sebenarnya yang terjadi. This is the truth. Ini benda yang jujur. Mula-mula sekali aku nak highlight, aku nak tegaskan dengan sekeras-kerasnya, dengan jujurnya bahawa tentera tidak pernah mengajar ataupun menyuruh mana-mana pelatih ataupun mana-mana anggota daripada semua peringkat untuk anggota dia minum arak, belajar minum arak ataupun suruh bawa perempuan masuk dekat bilik bujang dorang. Itu pasti. Boleh cek dalam buku peraturan mes
dalam undang-undang Angkatan Tentera, peraturan Angkatan Tentera, dekat mana-mana cawang, mana-mana bahagian, mana-mana perkhidmatan sekalipun, memang benda ni tak pernah diajar dan sebenarnya benda ni adalah satu kesalahan yang sangat-sangat berat. Apa yang berlaku kepada sang suami ini adalah mungkin yang berlaku orang cakap underground, tanpa pengetahuan pegawai atasan ataupun in charge ataupun OC ataupun adjutant, dan mungkin juga berlaku ketika orang semua balik bercuti. Contohnya macam kalau macam cuti-cuti besar kan, raya lah ataupun Deepavali lah ataupun raya Cina ataupun apa-apa cuti lah yang mungkin jatuh pada weekend, yang orang lain semua balik. Biasanya penginapan dekat mes tu kosong, dekat Blok Bujang tu kosong, semua nak jumpa mak dengan bapak. Tapi mungkin ada geng-geng jahat yang stay dan dia minta, dia paksa juga yang junior-junior untuk stay, dan dorang mula buat kerja-kerja underground yang sebenarnya menyalahi undang-undang. Sebenarnya benda ni, salah satu daripada benda ni, contohnya macam bab minum arak tu lah. Okey, memang betul tak diajar, tapi daripada zaman mula-mula dulu penubuhan ATM ni, kita kena ingat, okey, kita adalah di bawah jajahan British, dan juga kita punya Angkatan Tentera Malaysia ni pun pada zaman-zaman dulu sebenarnya adalah di bawah naungan tentera British juga. Contohnya macam kita punya TDM sebenarnya dulu adalah di bawah naungan Royal Air Force. Jadi dekat mes-mes ni, kalau zaman-zaman dulu memang ada di layout botol-botol arak ni, memang ada aktiviti orang cakap santai-santai, orang kata minum petang, happy hour. Memang antara pegawai-pegawai ni semua ataupun antara anggota-anggota ni memang diorang akan lepak-lepak, isap okok, minum arak lepas kerja lah. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Semakin kita maju, semakin kita dah lepas merdeka, semakin banyak orang cakap nilai-nilai keagamaan ni diterapkan di dalam tentera ni. Benda ni semakin di-reject, semakin dibuang dalam budaya tentera ni. Bab ajar tu memang tak ada. Semuanya adalah ikut kehendak sendiri. Aku tak nafikan, okey, memang ada, okey, anggota tentera ni yang minum arak. Aku tak nafikan, jujur aku tak nafikan. Aku tak nak tipu korang. Tapi bukan sebab tentera yang ajar. Semuanya adalah kehendak sendiri, kemauan sendiri, ikut orang, ikut kawan, ikut senior, nak nampak cool dan sebagainya. Dan jangan pelik lah kalau dekat Malaysia ni, kalau ada orang Islam yang minum arak, korang-korang yang lain pun, yang pekerjaan-pekerjaan lain pun, tak kisahlah. Aku rasa tak pelik pun. Bukannya baru sekali dua, banyak kali pun kita tengok dekat TV, tiba-tiba kena tangkap mabuk, tengok-tengok muka Melayu. Jadi kalau tentera pun adalah manusia biasa juga, tak terlepas daripada godaan syaitan dan kawan-kawan. Jadi ada juga segelintir tentera yang minum arak. Aku alhamdulillah tak pernah setitik arak pun jatuh dekat lidah aku, alhamdulillah. Dan pernah juga aku ingat sekali ni berlaku dekat salah satu base yang pernah aku kerja dulu, okey, ada cubaan geng-geng nakal-nakal ni cuba membawa masuk arak untuk dihidangkan dekat dalam mes. Masa tu hujung minggu, so diorang buat function. Adalah tiba-tiba bunyi, tak best lah kalau tak ada minum-minum, nak kena minum-minum kan, ada muzik, barulah layan. Tapi kantoi disebabkan pihak provost ada buat laporan dekat kita punya YDP MES ataupun President of MES Committee, dengan serta-merta diorang pergi rush, diorang pergi tangkap, diorang pergi hapuskan, okey, pergi pecahkan botol arak tu, dan pegawai-pegawai yang terlibat dikenakan tindakan yang amat keras. Kalau tak silap aku lost seniority kot, sebab benda tu memang dah melanggar etika atau peraturan di dalam MES. Dan korang kena ingat, dekat dalam tentera juga dia ada core agama Angkatan Tentera. Jadi core agama juga ada, orang kata, memainkan peranan juga untuk memastikan, untuk memberi teguran kepada benda-benda yang mungkin berlaku yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Dan satu lagi, bab function yang melibatkan perempuan ni, secara jujur ni lah, memang kita orang tentera diajar untuk, orang kata, bersosial, ataupun kita diajar juga etika komunikasi. Tambah-tambah lagi kalau ada kena-mengena dengan perempuan, kita tak diajar yang benda-benda jahat,
kita diajar cara nak approach perempuan, cara nak treat ataupun nak layan perempuan, ada etika dengan cara yang hormat, dengan ada perasaan yang orang kata hormat terhadap perempuan. Contohnya macam kalau perempuan dia nak keluar daripada pintu, tolong bukakan pintu untuk dia. Kalau dia nak masuk kereta, bukakan pintu kereta untuk dia. Kalau nak makan, bagi dia duduk dulu. Benda-benda tu memang diajar dekat dalam tentera. Dan ada juga function-function di mana kita memang kena ada pasangan. Contohnya macam makan beradat. Memang wajib ada pasangan, walaupun orang tu tak berkahwin, walaupun dia tak ada girlfriend, dia wajib bawa pasangan. Dan pasangan itu hak korang lah. Janganlah korang pergi cari yang pakai skirt pendek, yang pakai macam pelacur pergi mass night, gila apa? Memang dah ditetapkan juga etika kalau nak pergi mass night. Kena pakai tudung, kena pakai baju yang menutup aurat, labuh dan sebagainya. Tak boleh pakai yang menjolok mata, yang pakai skirt pendek semua, tak boleh. Jadi sebenarnya memang adalah orang kata aktiviti yang memerlukan anggota atau pegawai ni untuk bawa perempuan join event tu, join majlis tu. Tapi bukanlah seperti yang disangkakan, askar tak pernah suruh untuk nak pergi check in dengan perempuan lah, bawa perempuan masuk bilik bujang lah, tak pernah. Semua itu adalah kerja-kerja underground yang tidak diketahui oleh in charge ataupun adjutant ataupun RSM ataupun orang kata pegawai-pegawai tinggi lah. Tak pernah diketahui oleh dorang. Benda-benda jahat lah, benda-benda nakal, benda-benda yang teruk lah sebenarnya yang dorang buat, sorok-sorok. Dan memang benda ni tak pernah diajar lah kepada ibu bapa, kepada parent, abang, keluarga dan sebagainya. Aku bagi jaminan dekat korang, korang tak perlu risau nak memasukkan keluarga korang, adik-beradik, anak-anak korang dekat dalam tentera. Sebab sekarang benda-benda tu memang ditegah, memang dah tak ada. Bukan sahaja pada zaman anak-anak korang sekarang, zaman aku sendiri 14 tahun lepas, 15 tahun lepas, benda-benda ni memang tak pernah diajar langsung. Semuanya adalah kehendak sendiri, ikut diri sendiri. Jadi kalau mungkin anak-anak korang ataupun korang punya family tiba-tiba terlibat dengan kegiatan yang tidak bermoral itu, makanya bukanlah salah perkhidmatan, ia adalah salah diri sendiri. Last, yang si isteri tadi ada juga mention yang bila suami dia gagal nak buat task bawa air, bawa perempuan untuk join function apa semua tu, suami dia didenda. Suami dia dapat hukuman. Dan aku yakin sebenarnya benda ni bukanlah hukuman ataupun denda yang rasmi, bukan yang mengikut perintah ke mengikut peraturan ke, tak ada. Ini semua senior semua mandai-mandai nak bagi tentera sebab fail menjalankan task yang diorang bagi itulah. Dan apa yang diorang boleh buat adalah kau boleh je buat laporan dekat CO, boleh je buat laporan dekat pegawai atasan. Sebab benda ni adalah suami kita punya part of family, kita punya spouse. Jadi kalau benda ni ataupun penganiayaan ni, benda-benda yang tidak bermoral ni berlaku kepada family kita, bertentangan dengan agama especially, so korang boleh je buat laporan. Dan askar sendiri sebenarnya tidak membenarkan benda-benda ini terjadi. Jadi korang jangan takut, korang boleh share video ni, boleh sebarkan. Aku dah cerita yang sejujur-jujurnya dah. Tak ada benda yang aku sorok, tak ada benda yang aku selindung. Memang benda ni pernah berlaku, tapi sama sekali bukanlah benda ini diajar, diterapkan di kalangan pegawai ataupun anggota tentera. Tak pernah diajar. Kalau diajar, dah jadi satu rutin dah. Even untuk aku sendiri. Aku sendiri, korang tahu benda-benda yang diajar dekat dalam tentera, sampai sekarang aku dah berhenti servis, aku masih amalkan. Tapi bab-bab yang totally haram memang tak pernah diajar dekat dalam tentera. Korang juga boleh komen, silakan nak komen. Aku tahu korang akan ada kecam, ada yang cakap aku nak menipu, cakap aku itu, aku ini. Silakan. Bukan korang yang masuk askar, aku yang masuk askar, aku yang lalu benda-benda ni, aku tahu. Dan aku sama sekali tidak akan orang kata bagi cerita yang tak betul, ataupun aku cuba nak sorok, ataupun aku cuba nak menutup aib. Ini bukan aib, ini adalah pengajaran. Jadi korang boleh komen dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video dalam channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Awalkan solat, improve kita punya ibadah, baca Quran, selawat, amalkan sunnah-sunnah Nabi, dan juga jagalah hubungan kita, hubungan sesama manusia dengan semua makhluk-makhluk Allah. InsyaAllah kita dah nak kiamat sangat dah ni. Jadi
Nak tunggu apa lagi? Takkan nak tunggu matahari terbit dekat sebelah barat baru sibuk terhegi-hegi nak bertaubat? Kita mulakan sekarang. Sikit-sikit pun tak apa, insya-Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengampun. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum guys. Bye bye.